Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menghadiri majlis-majlis santap sempena Hari Puja Usia yang disembahkan oleh Jabatan Perdana Menteri dan Pasukan Polis di Raja Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Yang Amat Mulia Pangeran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pangeran Haji Alauddin bin Pangeran Paduka Tuan Pangeran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Arab Saudi. Diikuti oleh Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Indonesia. Dan Puan Yang Terutama Dayang Noni Zurainah binti Haji Ismi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak ke Republik Turki. Baginda kemudian berkenan menerima menghadap secara bersama ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-50 yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haji Amal Mikalsum Al-Islam binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin dan Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sebul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua dan Istiadat Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri, Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang
Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Datin, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datin beserta dengan timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri dan pasangan masing-masing. Di Galeri Pesambah, Duli Yang Teramat Mulia berkenan memotong kek puja usia dan menerima kad sembah ucapan daripada Jabatan Perdana Menteri. Turut menyembahkan kad sembah ucapan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia, penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan, Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei, Maktab Duli Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah dan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa Peguam Negara dan Datin. Dan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke Dewan Bankuet bagi majlis santap. Doa kesyukuran dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota ke-50, Jabatan Perdana Menteri memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengurniakan kesihatan, umur panjang dan kesejahteraan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan juga kerabat diraja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menghadiri majlis santap sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-50. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajam Masna binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Komandan Polis Wanita, dan Yang Amat Mulia Pangeran Lela Cetera Saibun Najaba Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara Pangeran Haji Abu Bakar. Majlis yang disembahkan oleh pasukan polis Diraja Brunei berlangsung petang tadi di Dewan Bankuet Mes Pegawai Polis Gadong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Sejurus keberangkatan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran keberangkatan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan memotong kek puja usia dan berkenan menerima pasambah daripada pegawai dan kaki tangan pasukan polis Diraja Brunei.
Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Beberapa kementerian, jabatan-jabatan kerajaan serta institusi pengajian tinggi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ke-50 tahun. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah sempena memperingati Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri yang ke-50 tahun, berlangsung petang tadi. Majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya diadakan di Masjid As-Solihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, memulakan majlis bacaan Ratib Al-Atas dipimpin oleh Awang Muhammad Sharif Wafiuddin bin Jemain, Imam Masjid As-Solihin, dan bacaan doa khas dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Izzat Izzuddin bin Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Haji Imran, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Majlis diakhiri dengan solat fardu asar. Pelbagai pihak juga mengadakan majlis doa kesyukuran bersempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis doa kesyukuran seumpamanya di Surau As-Salam, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah dan diteruskan dengan bacaan doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia ke-50 tahun. Juga mengadakan majlis doa kesyukuran bersempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Institusi Pendidikan Tinggi, Pasukan Polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan majlis tersebut di Masjid Universiti UBD. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis serupa juga diadakan oleh Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB di Surau Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis PPDB. Majlis dikendalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan majlis seumpamanya serentak di seluruh surau di perkemahan, pangkalan dan garison ABDB dengan tumpuan di Surau Ad-Difa. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Juga mengadakan majlis doa kesyukuran Maktab Duli Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan.
Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam juga mengadakan majlis serupa. Hadir Datuk Paduka Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Lebih 400 kg sampah berjaya dikumpulkan semasa kempen kebersihan senegara pesisiran pantai bagi serpihan laut Coastal Marvel. Kempen anjuran Kementerian Kesihatan diadakan petang tadi di Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. Antara menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Antara objektif kempen adalah bagi mengumpul data asas serpihan laut dan menanai rasa tanggungjawab masyarakat dalam melindungi dan memelihara alam sekitar melalui kaedah pembuangan sampah yang betul. Juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa kementerian dan institusi pengajian tinggi di negara ini petang tadi mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj. Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengadakan majlis seumpamanya berlangsung di bangunan kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Menyerikan majlis, ceramah khas peristiwa Isra' dan Mi'raj disampaikan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis tahun ini diselenggarakan oleh Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mengikut kehendaknya, begitu juga menghentikan hujan tersebut. Semuanya hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala di dalam ayat. Sementara itu, Kementerian Pendidikan juga mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj yang diadakan di Pusat Tingkatan 6 Sengkurong. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diserikan dengan tazkirah khas bertajuk Ibrah Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Jaga Solat. Dinukilkan di dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Unit Keagamaan dan Takmir Surau Pejabat Hal Ehwal Pelajar juga mengadakan majlis yang sama. Majlis diadakan di universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Forum khas bertema Sembahyang Tiang Agama dipengerusikan oleh para pelajar Yunisa bersama dua ahli panel. Kolej Perniagaan Laksmana LCB menganjurkan Hari Terbuka LCB 2024 selama 3 hari bermula hari ini di bangunan tambahan kolej berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diselajurkan dengan pengenalan 2 kursus baharu iaitu pengembaraan dan pelancongan dan teknologi maklumat. Penganjurannya antara lain memberi peluang kepada bakal pelajar, pelajar dan ibu bapa untuk meninjau sendiri kemudahan, perkhidmatan dan produk yang terdapat di kolej tersebut. Sementara itu, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB juga mengadakan Hari Terbuka Studi yang dihasrat dapat memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai institusi pengajian berkenaan yang menumpukan kepada bidang perguruan agama. Hari Terbuka diadakan di kawasan kampus kolej berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB. Antara pengisian acara, pemberigaan dan sesi konsultasi mengenai program dan kursus akademik dan pameran co-curriculum. Pendaftaran bagi kemasukan ke Kupu SB sesi 2024-2025 akan mula dibuka pada 19 Februari hingga 16 Mac 2024 melalui pautan pendaftaran di laman sesawang Kupu SB. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa juga mengadakan Hari Terbuka bagi Kampung Sinaun di daerah Tutong.
Hari terbuka itu dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Acara tahunan itu mengongsikan pelbagai program pengajian akademik yang ditawarkan yang sesuai dengan kelulusan dan kesesuaian prospek kerjaya kepada para pelajar yang berminat melanjutkan pengajian. Antara pengisian acara termasuk sesi konsultasi dan interaksi bersama para tenaga akademik. Juga bersempena Hari Terbuka Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, pagi tadi diadakan majlis penghargaan dan penyampaian hadiah para pemenang pertandingan inovasi. Majlis berlangsung di Kampus Sinaut UNISA di daerah Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Dr. Arman bin Haji Asmat, Penolong Rektor Penyelidikan Antarabangsa dan Perkhidmatan UNISA. Seramai 12 orang menerima pingat dan sijil bagi pertandingan poster, video, projek inovasi dan pitching. Penerima pingat bagi poster Awang Maksum bin Haji Isa, Awang Muhammad Syazman Shah bin Jaludin bagi pertandingan video. Sementara itu, projek inovasi dimenangi oleh Awang Dindin Hamam Siddiq dan pitching oleh Awang Iman Hafiz bin Aziz. Pertandingan dihasrat dapat meningkatkan kesedaran kalangan pelajar dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang menjana daya inovatif dan kreativiti minda. Dua kapal tentera laut Pasukan Pertahanan Maritim Jepun JS Shimakaze dan JS Suzunami berlabuh di Pelabuhan Muara pagi tadi. Berada di negara ini selama 3 hari, lawatan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan asas dan kemahiran serta perspektif antarabangsa di samping mempromosikan hubungan persahabatan. Mengelalukan ketiban kapal tersebut, Tuan Yang Terutama Medatoru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun di negara ini. Tahun ini merupakan ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jepun yang juga diberi nama Tahun Persahabatan Brunei-Jepun 2024. Kedua-dua negara komiten untuk terus mengukuhkan hubungan kerjasama dua hala. Bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan menzahirkan semangat patriotik, Majlis Perundingan Kampung MPK Kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Mentiri pagi tadi mengadakan kempen pengibaran bendera. Kempen bermula dengan menaikkan bendera di kediaman pemangku Ketua Kampung Kawasan 2 RPN Kampung Mentiri dan diteruskan ke rumah-rumah penduduk kampung terpilih. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Kempen pengibaran bendera juga diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Mukim Liang Daerah Belait. Majlis dimulakan dengan penyerahan bendera diikuti pengagihan kepada para wakil gabungan persatuan kampung berkenaan. Masjid kampung-kampung juga tidak ketinggalan mengadakan upacara menaikkan bendera pagi tadi. Penyerahan bendera kebangsaan diserahkan kepada ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara menaikkan bendera disempurnakan oleh penuntut-penuntut Sekolah Menengah Pinggiran Isteri Haja Mariam. Sekolah Chung Hua Kyudang Daerah Tutong mengadakan sambutan Tahun Baharu Cina. Sambutan diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah berkenaan. Antara yang hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Melalui sambutan ini, ia dapat memupuk semangat muhibah dan mengeratkan perpaduan dalam kalangan pelajar serta guru sekolah berkenaan. Sambutan diserikan dengan persembahan pentas. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamia dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Negara Brunei Darussalam
pagi tadi menganjurkan projek Fathul Barakah 5.0. Diadakan sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan. Projek berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Projek diadakan sehingga esok bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang secara pandu lalu. Projek yang sama juga diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah Blaid. Orang ramai boleh menghantar sumbangan bermula pukul 8.30 pagi hingga 4 petang secara pandu lalu. Antara sumbangan yang diterima, beras, gula, minyak masam, tepung dan barang keperluan asasi. Dan di daerah Tutong, penerimaan sumbangan daripada orang ramai melalui projek yang sama diadakan di Pejabat Unit Dakwah Daerah berkenaan. Projek tersebut merupakan usaha dan inisiatif Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru dengan hasrat memberi peluang orang ramai memberi infak jariah berupa keperluan asasi untuk diberikan kepada asnaf mu'alaf. Sebuah keluarga berbangsa Filipina menemui sinar baru dengan memeluk agama Islam. Majlis Pengislaman diadakan petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Joemar Aurelano Esplana berusia 39 tahun kini dikenali sebagai Omar Esplana bin Abdullah. Sementara Astrid Paul Magbanua Esplana 42 tahun memilih nama Zainab Paul binti Abdullah. Dua anak mereka berusia 13 tahun dan 10 tahun juga memilih nama Islam masing-masing. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama. Para penghuni 4 buah unit rumah jenis teres di kawasan Brakas tinggal selai sepinggang selepas kediaman mereka ranam di jelat api lewat petang kemarin. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira pukul 6.40 petang. Selepas menerima panggilan kecemasan, 5 buah jentera bomba bersama 29 anggota dikerahkan ke tempat kejadian. Punca kebakaran masih dalam siasatan dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sebahagian besar kawasan di daerah Temburong mengalami gangguan bekalan elektrik hari ini. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri dalam siaran akhbar mengongsikan kerja-kerja membaik pulih sedang giat dilaksanakan secara berperingkat. Setakat pukul 6.32 petang tadi, bekalan tenaga elektrik di beberapa kawasan iaitu Kampung Puni A, Kampung Puni B, Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan dan Kampung Batang Tua, Kampung Bokong, Temada dan Menium dan Kampung Belayang berjaya dipulihkan. JPE akan terus mengongsikan maklumat terkini fasa pemulihan bagi kawasan yang masih terjejas melalui platform media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Bola sepak Liga Belia FABD bawah 20 tahun. Pancur Murai FC melangkah ke suku akhir setelah menang tipis menewaskan Aksi Bersatu 3-2 dalam aksi perlawanan pusingan 16. Perlawanan diadakan petang kemarin di Mini Stadium FABD Brakas. Gol pertama Pancur dihasilkan minit 16 menerusi tandukan Muhammad Al-Khalil Muhammad Hisamuddin. Pada minit ke-62, Pancur berjaya menggandakan gol mereka hasil jaringan Muhammad Saiful Mahri untuk kedudukan menjadi 2-0. Pancur selesa di depan 3-0 pada minit ke-74 apabila sekali lagi Muhammad Saiful Mahri menggegarkan gawang aksi. Pada masa kecederaan aksi merapatkan jurang gol 2-3 melalui Adam Iqbal Hasnan.
24 pasukan akan berentap bagi kejohanan Piala Futsal Hari Kebangsaan 2024 anjuran Brunei NDFC. Semalam diadakan acara undian bagi penentuan kumpulan. Pengundian berlangsung di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kejohanan sehari itu akan berlangsung esok di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam bermula pukul 8 pagi. Kejohanan dibagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 6 pasukan. Format perlawanan secara pukul keliling, 2 pasukan yang berada di 2 kedudukan teratas setiap kumpulan akan mara ke suku akhir, seterusnya ke separuh akhir dan peringkat akhir. Juga menyertai kejohanan 2 pasukan dari Malaysia.